Okey, teruskan lagi dengan ajaran sesat ni. Okey, dalam ajaran sesat ni antaranya kelima ni kalau kita lihat mereka tu mengubah bentuk-bentuk ibadat. Seperti menggunakan ibadat puasa kepada 19 hari sahaja. Padahal kita bulan Ramadan ada 30 hari ataupun 29, tapi mereka mengatakan hanya 19 hari sahaja. Maka kesemua ni sesatlah sebab bercanggah dengan ajaran agama kita. Kemudian mengubah konsep dosa dan pahala, mendakwa boleh melakukan perkara-perkara pelik, mendewa-dewakan sesuatu selain daripada Allah. Dan yang kesembilan ni menolak hadis mutawatir atau hadis secara umum seperti golongan anti hadis. Golongan anti hadis ni pun salah juga. Mereka tidak mempercayai atau tidak menerima pakai hadis-hadis Nabi. Mereka hanya pakai Al-Quran saja. Mereka katakan yang betul-betul ajaran Quran, ajaran Islam tu ialah apa yang nyatakan dalam Al-Quran. Hadis ni bukan daripada Allah, mereka tak pakai. Anti hadis. Okey, ini berkaitan ajaran sesat. Nanti di akhir nanti saya akan buka lah kalau ada persoalan. Saya teruskan dulu. Okey, kemudian keperluan beragama. Kenapa kita perlu beragama? Tapi Alhamdulillah kita semua telah pun beragama Islam. Walaupun demikian kita kena tahu juga kenapa manusia tu perlu beragama. Kerana yang pertama ni rupa-rupanya agama itu merupakan fitrah. Fitrah bagi setiap manusia. Manusia yang hidup ni memang perlukan kepada agama. Walaupun mereka mengaku tidak perlukan agama, tapi sebenarnya mereka memang memerlukan agama. Kerana apabila mereka tu ditimpa musibah, kan contohnya ada mengalami masalah apa-apalah. Contohnya, katakanlah mereka berenang dalam lautan tu karam ataupun terapung-apung di lautan. Mereka pasti akan mengharapkan satu bantuan daripada kuasa gaib untuk menyelamatkan mereka. Tapi apabila mereka dah selamat, mereka lupa balik. Itulah dikatakan sebagai fitrah beragama bagi setiap manusia. Cumanya kita sebagai agama Islam, Alhamdulillah, kerana Islam tu merupakan agama fitrah juga. Agama yang menepati fitrah manusia. Itulah agama Islam. Kemudian yang kedua, kejahilan hidup menyebabkan manusia memerlukan panduan. Manusia yang ada akal, akal tu sifatnya terhad, terbatas kemampuan dia. Hanya tahu apa yang dia boleh tahu je. Apa yang hakikat yang ada tapi akal tak tahu, maka kita pun tak tahu. Jadi sebab itulah manusia yang hanya digunakan akal yang terhad, fungsinya itu memerlukan agama untuk membantu menjalani kehidupan yang lebih baik. Contohnya tentang kematian. Kehidupan selepas kematian akal tak tahu. Sebab akal, kalau ikut akal, pasti akal akan menganggap mana ada kehidupan selepas kematian. Bila dah mati, maka matilah. Tak ada lagi kehidupan. Macam mana boleh hidup balik? Maka kat situ akal sangat terhad fungsinya. Begitu juga dalam perkara-perkara, contohnya macam wuduk. Kan wuduk. Kalau kita lihat wuduk pun, kalau kita ikut akal pun, kadang-kadang dia macam bertentangan. Contohnya, biasanya kalau pernah dengar contoh-contoh macam wuduk. Kalau kita sebagai Muslim, kalau kita terkentut, terbuang angin. Kalau ikut logik, basuhlah tempat yang keluar angin tu. Tapi, Islam perintahkan, ambillah wuduk. Kita basuh muka semula, ikut turutan dia, kan, niat, basuh tangan, kepala, sehinggalah akhir. Tapi, itulah kita, tak dapat fikir apa yang Allah tetapkan untuk kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kecenderungan hidup berperaturan. Manusia tu sendiri, mereka tu memang cenderung untuk hidup berperaturan. Katakanlah kita tiada peraturan. Contohnya lampu isyarat, merah pun orang langgar. Kan? Hijau orang jalan, merah jalan, kuning pun jalan. Semua jalan. Apa jadi pada jalan raya? Pastinya akan sesak. Mungkin bernasib baik, selamat. Kalau tak bernasib baik, mungkin berlakulah pelanggaran ataupun aksiden di mana-mana. Jadi, kita pun pada waktu tu pasti kita akan terfikir betapa pentingnya ada peraturan ataupun ketetapan tertentu untuk memastikan kehidupan tidaklah haru biru ataupun tidak aman lah. Itulah fungsinya agama sebagai penentu untuk memastikan kehidupan kita sentiasa teratur dan ada disiplinnya. Kalau tak ada, susahlah. Orang boleh berbunuhan sesuka hati, mencuri sesuka hati, melakukan perkara tu dan perkara ini. Maka dengan adanya peraturan, maka hidup pun menjadi aman dan damai. Begitu juga agama-agama lain pun, mereka pun sebenarnya mempromosikan keamanan. Cumanya mereka tu berdasarkan daripada pemikiran akal yang terhad tadi. Kemudian yang keempat, keterbatasan akal menentukan keadilan.
Akal kita tidak dapat menentukan mana yang adil tanpa adanya bantuan daripada wahyu atau daripada sumber agama kita. Contohnya, kalau kita lihat dalam hal ehwal pembahagian harta pusaka, contohnya, kita tak tahu. Allah menyatakan, la tadruna, kamu semua tidak akan tahu mana yang lebih berhak terhadap harta-harta tertentu. Anak lelaki ke, ataupun anak perempuan ke, ataupun ibu ataupun ayah ataupun sebagainya. Sebab tu Allah yang telah pun tetapkan anak dapat berapa, lelaki, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa. Sebab akal kita pastinya tidak akan berlaku adil. Jadi keadilan tu hanyalah di sisi Allah. Maka apa yang Allah tetapkan itulah keadilan yang sebenar-benarnya. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi itulah 4 perkara apa yang perlunya manusia ni ataupun kita ni kepada agama. Ini 4 perkara yang hakikilah. Bukan hanya orang Islam sahaja, orang yang tak Islam pun mereka tu memerlukan agama tertentu. Okey, manusia dan unsur kejadiannya. Kita lihat mengetahui macam mana penciptaan manusia tu dan apa matlamatnya. Jadi manusia tu dijadikan semua pun sudah maklum, banyak sumber-sumber telah dibaca sebelum ini kan. Jadi di peringkat awal sebelum penciptaan manusia tu Allah telah berfirman kepada malaikat. Ini pun dah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah. Itulah berkaitan bagaimana Allah nak menciptakan manusia pada kali pertama. Allah berbicara ataupun berkata-kata dengan malaikatnya tentang Allah nak menciptakan Nabi Adam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat tu dalam surah Al-Baqarah. Iaitu artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah ni manusia lah. Ini peringkat awal dulu. Bagaimana Allah nak jadikan manusia. Ini proses penciptaan manusia. Dalam surah Al-Mu'minun, bawah ni, ayat 12 hingga 14. Saya bacakan artinya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis nutfah. Nutfah ni ialah air benih, air mani lah. Nutfah. Pada penetapan yang kukuh dalam rahim lah. Kemudian kami ciptakan nutfah, iaitu air benih tadi, air mani tadi, menjadi sebuku darah. Alaqah. Alaqah ni sebuku darah buku. Lalu kami ciptakan alaqah tadi, darah buku, menjadi seketul mudghah. Mudghah tu ialah daging yang dikunyah. Kenapa daging yang dikunyah? Seolah-olahnya mudghah ni bentuk dia tu, kalau kita lihat seolah-olahnya macam daging yang kita kunyah. Kalau kita kunyah daging tu, kemudian kita keluarkan balik, tengok macam mana bentuk daging tu. Macam itulah rupanya bentuk mudghah. Seolah-olahnya seperti daging yang dikunyah. Kemudian kami ciptakan mudghah, daging yang dikunyah itu menjadi beberapa izam. Izam ni tulang. Tulang belulang. Kemudian kami balut tulang-tulang tu dengan lahman. Lahm daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain. Sifat keadaannya, maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Ni semua turutan ni. Kalau dapat lihat ni, nutfah. Daripada nutfah ni ialah air mani. Daripada air mani tu atau benda air mani berubah menjadi seketul darah. Alaqah, seketul darah. Dan seketul darah menjadi daging. Mudghah, daging yang dikunyah. Bentuk dia macam daging yang kita kunyah. Daripada daging jadi tulang pula. Lahman, tulang belulang. Daripada tulang, kemudian tulang tu dibalut oleh daging, lahman. Kemudian jadilah penciptaan makhluk yang lain. Khalqan akhar ni penciptaan makhluk yang lain, yang barulah. Kemudian diciptakan roh, lahirlah manusia. Ini peringkat-peringkat penciptaan manusia. Berdasarkan kepada Al-Quran. Daripada ayat ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita pernah baca, banyak ataupun ada ramai saintis yang mengkaji tentang penciptaan manusia ni. Daripada ayat ni, mereka memeluk agama Islam. Ayat ni telah pun dinyatakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu pada zaman Nabi Muhammad. Tapi bagaimana mereka berfikir, ayat ini telah menyatakan secara detail, sedangkan pada waktu tu saintis ataupun ilmu sains ni tidak lagi dapat mengetahui secara detail begini. Mereka mengkaji, rupanya betul. Maka mereka pun memeluk Islam. Jadi ramailah yang saintis memeluk Islam kerana mengkaji kebenaran Al-Quran. Kemudian apa sebab, apa matlamat, apa tujuan manusia yang Allah jadikan tadi, lahir di dunia. Ada dua sahaja sebabnya. Kalau ditanya, apa sebab manusia diciptakan? Kenapa? Inilah yang pertama, mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat,
dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah. Beribadah. Hanya beribadah sahaja. Ibadah ni kalau kita lihat bukan terletak pada semayang sahaja ataupun solat sahaja. Kadang-kadang kita salah faham beribadah saja. Takkan hari nak semayang, hari-hari nak solat, hari nak puasa kan? Salah. Rupanya salah faham tentang maksud ibadah. Ibadah itu bukan hanya pada solat, bukan hanya pada puasa, bukan hanya pada zakat. Seluruh kehidupan kita pun akan menjadi ibadah kalau kena caranya. Yang kedua, menjadi khalifah fil ardi. Khalifah di bumi dan tidak berbuat kerosakan di muka bumi. Yang pertama sebagai hamba beribadah, yang kedua sebagai khalifah. Dua je sebagai khalifah. Bagaimana firman Allah dalam surah Baqarah tadi, iaitulah dalam perbualan ataupun kata-kata Allah kepada malaikatnya tentang penciptaan Nabi Adam tu ataupun khalifah di muka bumi. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau nak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan, menumpahkan darah. Padahal kami ni, iaitu malaikat, sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah mengatakan, Allah tu lebih tahu daripada apa yang malaikat tahu. Jadi dua jelas matlamat ataupun tujuan manusia diciptakan. Pertama sebagai hamba beribadah, yang kedua sebagai khalifah iaitu memakmurkan muka bumi. Kemudian kita masuk pula tentang sumber ajaran Islam. Ajaran agama kita Islam ni ada sumber-sumber dia. Bukan sumber daripada akal fikiran seperti mana agama budaya tadi, iaitu agama Shinto, Hindu, Buddha dan sebagainya. Agama kita ialah agama yang direct daripada Allah SWT, maka ada sumber-sumber dia. Jadi sumber asasi ataupun sumber utama Al-Quran dan Sunnah. Ini semua sedia maklum. Kita pun biasa dengar dua perkara, bila kita berpegang padanya maka takkan sesat, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Kita pun semua sedia maklum. Kemudian ada juga sumber-sumber tafsiran. Tafsiran ni bermaksud menafsirkan apa yang ada pada Al-Quran, apa yang ada pada Sunnah. Iaitu yang ada. Walaupun demikian, sumber tafsiran ni ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Bukan bermaksud yang tidak disepakati ini tidak dipakai. Tidak disepakati ni maksudnya tidak disepakati oleh semua ulama'-ulama'. Ulama'. Tapi ada yang disepakati. Ada tiga sahaja ni dinyatakan, iaitu ijma', qiyas, ijtihad. Ini disepakati oleh ulama'. Selain daripada Al-Quran Sunnah, ijma'. Ini maksud ijma' ni maksudnya sekumpulan ulama'-ulama' atau jumhur atau kebanyakan majoriti ulama' lah ijma'. Qiyas ni maksudnya perkara baru, kita nak tahu hukumnya, kita melihat kepada perkara-perkara yang ada sebelum ni. Kita rujuk balik. Dan ijtihad. Dan sumber tafsiran yang tidak disepakati, sebagai dinyatakanlah al-istihsan, masalihul musallah, syariat yang terdahulu, mazhab sahabat Rasulullah, istihab, sadu zara'i dan al-uruf. Ini sumber-sumber ajaran agama Islam. Tapi yang utama hanyalah dua, Al-Quran dan Sunnah. Okey, skop ajaran Islam. Skop ajaran Islam. Dikatakan pada awal tadi, Islam adalah agama yang sempurna, mencakupi semua ruang kehidupan manusia. Tapi skopnya yang utama tiga inilah, akidah, syariah dan akhlak. Akidah berkait dengan kepercayaan kita pada Allah dan apa-apa juga yang Allah turunkan. Syariat ialah bagaimana kita menjalani kita kehidupan kita ni ikut apa yang Allah telah syariatkan, telah tetapkan. Kemudian akhlak berkaitan bentuk ataupun penzahiran kita punya perlakuan. Akhlak, bagaimana kita berinteraksi dengan kehidupan kita. Tapi kita lihat ini akidah. Apa yang dikatakan akidah? Akidah tu berasal daripada bahasa Arab, aqadah, iaitu maksudnya ikatan ataupun kesimpulan. Akidah. Jadi aqadah ni, ikatan ni ada, kita boleh fahami dalam bentuk dua bentuk lah. Hissi ni maksudnya yang boleh disentuh, boleh dilihat, boleh dirasa. Jadi contoh kalau ikatan yang boleh dirasa tu, contohnya ikatan tali. Tali tu kita ikat. Nampaklah tali tu, ikatan. Ataupun ikatan yang kita tidak nampak, tapi digunakan sebagai maknawi sahaja. Sebagai kita hanya pakai makna sahaja. Iaitu contohnya ikatan perkahwinan. Tak nampak ikatan terbentuk macam mana. Adakah ikatan perkahwinan macam tali?
ataupun macam mana. Tapi kita gunakan perkataan ikatan tu sebagai maksud yang dikehendaki daripada perkataan akidah. Itu dari segi lafaznya lah. Tapi dari segi istilahnya, akidah yang dimaksudkan di sini ialah rupanya ialah ikatan keimanan. Kita mengikat kita punya kepercayaan tu, keimanan kita tu kepada nilai-nilai murni yang mutlak dan hakiki daripada 3 bentuk. Iaitu hati, lidah dan anggota badan. Masa secara serentak, seiring dan sejalan. Itulah sebagai akidah. Hati mengaku Allah sebagai Tuhan, lidah pun mengatakan, ya, aku bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lidah pun mengatakan perakuan tersebut. Kemudian anggota badan kita membuktikan. Kita pun solat, zakat, maka kita membuktikan apa yang telah pun kita ucapkan dan kita perakui melalui hati kita. Itu akidah. Syariah pula daripada bahasa Arab, ini dari segi lafaz daripada lafaz, iaitu jalan yang diikuti, syariah. Secara harfiahnya itu jalan ke tempat yang mempunyai air. Ini ada segi lafaz daripada segi luar, dari segi bahasa dia. Syariah itu ialah jalan yang ditempuhi, kita lalui untuk menuju ke tempat yang ada air. Maksudnya jalan Dan yang dimaksudkan di sini ialah jalan yang membawa kepada Allah yang Maha Agung. Jalan yang membawa kepada Allah yang Maha Agung. Jalan yang dipercayai oleh semua orang Islam. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah melalui pesuruhnya Nabi Muhammad SAW. Itulah syariat. Syariat itu ialah jalan yang Allah tunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW. Ataupun lebih mudahnya, jalan yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan kita. Itulah jalan menuju ke jalan Allah SWT yang Maha Agung. Iaitulah kita kena patuh kepada semua hukum yang Allah tetapkan. Wajib, hukum sunat, hukum harus. Ini yang hukum bentuk perintah lah. Perintah wajib, perintah sunat, perintah harus. Ataupun perintah larangan, iaitu makruh dan haram. Ini ada 5 hukum yang kita sebagai seorang Muslim terikat padanya, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Dalam kita menjalani jalan-jalan menuju Allah ni, kita terikat dengan hukum-hukum yang dinyatakan tadi. Kemudian akhlak pula. Akhlak dari segi bahasanya ialah daripada jamak perkataan al-khuluq ataupun al-khalq, iaitu berarti perangai, budi pekerti, tabiat ada adab. Dari segi istilahnya pula ialah keadaan jiwa yang terpancar darinya tingkah laku dan perbuatan manusia, dan segala tingkah laku perbuatan menjadi kebiasaan. Itulah akhlak. Imam Ghazali mengatakan akhlak tu ialah satu perlakuan kita secara spontan, secara terus, tanpa kita fikir-fikir. Itulah akhlak. Kalau kita secara terus, secara spontan berakhlak atau berperilaku sedemikian, maka itulah akhlak kita. Itu namanya akhlak. Kemudian Islam juga dengan ciri syumul yang tadi ataupun ciri kesempurnaannya atau mencakupi semua bidang tu, termasuk juga politik, ekonomi dan sosial. Kita boleh lihat contoh-contoh bagaimana Islam mentadbir ataupun berada dalam sesi dalam bidang politik dalam zaman awal Islam. Seperti kehidupan pada zaman Rasulullah SAW, Khulafa Ar-Rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah. Kesemua ni ialah zaman-zaman Islam menunjukkan bagaimana cara berpolitik atau mentadbir kehidupan kenegaraan ataupun kehidupan pada waktu tu. Kemudian ekonominya, ekonomi Islam, ada unsur tauhid kat situ, ada keadilan. Ekonomi Islam mempromosikan keadilan, tidak menganiaya ataupun tidaklah memenangkan pihak-pihak tertentu. Islam contohnya, orang yang kaya kena keluarkan zakat. Bermaksud kaya tadi dapat diagihkan atau dirasai juga pada golongan yang tidak berkemampuan. Jadi ada unsur Islam dalam setiap aspek ni, politik, ekonomi dan juga sosial. Kemudian dalam Islam juga adanya jihad dan dakwah. Tadi dinyatakan antara ajaran yang sesat tu cirinya antaranya mereka tu menolak jihad. Mereka mengatakan tiada jihad dalam Islam. Tapi sebenarnya jihad adalah satu perkara yang ada dan diamalkan dalam Islam. Sebagai contoh, jihad tu artinya berjuang dengan bersungguh-sungguh. Mereka yang berjihad dikatakan sebagai mujahid. Banyak arahan-arahan Allah dalam Al-Quran supaya berjihad. Berjihad banyak. Ini saya kejap je. Kemudian kita terus masuk ke sini, ke jihad. Jihad kalau kita lihat kat sini ada 2 pembahagian. Jihad agung, jihad besar ataupun jihad kecil. Jihad agung ni nafsu lah. Nafsu. Iaitu contohnya jihad melawan diri kita sendiri. Kehendak kita yang tidak terbatas tu, maka kita lawan dia. Contohnya
Kita sebagai manusia ketika belajar ni, contoh nafsu kita malas nak belajar, penat nak belajar kan. Kita lebih suka main game kan, contoh kan. Jadi kita jihad melawan nafsu kita untuk belajar tu, melawan daripada tuntutan nafsu kita supaya berfoya-foya contoh kan, berseronok-seronok, contoh melihat movie contohnya kan, ataupun lebih habiskan masa untuk main game, maka kita tu sedang berjihad lah. Berjihad melawan nafsu kita, melakukan perkara-perkara yang nafsu kita suka. Itulah jihad agung kerana dilihat atau dinilai daripada satu hadis yang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, iaitu Nabi mengatakan kami ni semua balik daripada jihad kecil kepada jihad yang besar. Bermaksud jihad besar tu ialah jihad nafsu lah. Dan jihad kecil ni jihad umum lah. Contoh melawan musuh Islam amar ma'ruf. Umum ni lisan, perlisan, ilmu, harta dan nyawa. Bukanlah dikatakan jihad melawan musuh Islam tu sebagai jihad yang kecil. Sebenarnya jihad juga, tapi jihad yang lebih besar ialah jihad melawan nafsu. Kalau kita sedang menjalani jihad melawan musuh, sedangkan dalam waktu yang sama diri kita sebenarnya terasa terpaksa kan, terasa terpaksa untuk berjihad, untuk melawan musuh, maka jihad diri ini lebih penting, lebih utama berbanding jihad melawan musuh tadi. Bila jihad nafsu telah betul, maka kita pun sedang berada dalam jalan jihad yang sebenar. Dengan berjayanya kita melawan jihad nafsu, kita pun berjaya juga melawan jihad melawan musuh. Kita teruskan lagi dengan dakwah. Dakwah kita adalah da'i, bukan selebriti. Kalau semua dapat lihat di sini. Sebagai Muslim, kita hendaklah berakhlak dengan akhlak Muslim. Dan dalam masa yang sama, kita meminta atau mengajak orang lain berbuat kebaikan. Buat kebaikan kepada jalan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ramai orang Islam pada hari ini kalau kita lihat, Islam tapi tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Maka kita yang telah pun belajar bagaimana Islam tu, Islam menggalakkan kita ataupun meminta kita supaya berakhlak dengan akhlak mahmudah, akhlak yang baik, maka kita juga ajak kawan-kawan kita supaya mengikuti jalan yang betul. Jalan yang betul. Contohnya kalau kita bertudung, menutup aurat, kita pun tunjukkan cara berpakaian yang sebenar. Contohnya kita pun ajak kawan-kawan kita, cubalah kita ikut akhlak berpakaian yang sebenar. Jadi kita adalah da'i, bukan selebriti. Kalau selebriti ni lebih mencari kata populariti kan, mencari ramai pengikut dari aspek tertentu. Tapi da'i ni kita mengajak berbuat baik lah, bukan hanya meminta ramai pengikut, tapi kita minta juga mereka tu mengikut kita bagaimana cara mempraktikkan ajaran ataupun akhlak yang sebenar dalam agama Islam. Itulah. Lihat di sini, maka bersabarlah. Contoh ni, banyak kata-kata. Ni contoh kata-kata dakwah ni. Kesimpulan dia, beragama atau berakidah. Naluri dan atau fitrah semula jadi. Jadi beragama tu atau mempercayai satu kuasa tertentu tu merupakan naluri fitrah manusia. Perlukan kepada satu kuasa untuk membantunya menjalani kehidupan lebih baik. Jadi Islam sebagai ad-din. The way of life adalah Islam. Inna ad-dina indallah Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Kemudian apabila kita menjadi Islam yang sebenar, maka insya-Allah kita pun akan beroleh kesejahteraan hidup di dunia dan dianugerahkan kebahagiaan hidup yang berkekalan di akhirat. Ini kesimpulan dia.